Assalamualaikum. Selamat petang. Ketiga dah. Hai semua. Hari ni lewat sikit kat semua lah kat sini. Selalu pukul 11 lebih kan, pukul 12 dah ada. So tadi ada kerja sikit. So kita buat petang, okey. Okey, sebelum Kak Asma nak sembang lagi panjang lagi ni. Sebelum Kak Asma nak bercerita lebih lanjut tentang Teh Azimi, so nak tanya hampa dulu, clear ke tak? Gambar clear ke tak? Suara jelas ke tak? Kan, suara jelas ke tak? Siapa yang ada ni tolong habaq sat, suara jelas tak? Clear tak? Kan sekejap lagi Kak semua duk bercerita, sekejap lagi hampa tak dengar pula. Tak clear pula kan. Kita nak tahu suara Kak semua clear ke tak? Gambar okey ke tak? Kita tunggu bagi ramai sikit masuk. Kak semua nak bercerita macam biasalah tentang Teh Azimi, okey? Tentang Teh Azimi. Siapa yang ada ni tolong bantu Kak semua bagi tahu clear tak? Clear tak hampa? Suara gambar semua clear ke? Suara gambar semua clear ke? Kalau clear kita nak ceritalah. Kita dah nak start bercerita panjang ni. Okey, macam biasa. Okey, sebelum tu Kak Asma nak kenalkan diri Kak Asma dulu. Kak Asma daripada Azimi Herb, bertempat di Batu Wes, Pulau Pinang. Asma Asya, alhamdulillah, jelas sangat sis. Alhamdulillah, terima kasih. Semua okey, thank you Asma Hasin, terima kasih banyak. So macam biasa, setiap hari Kak Asma akan bercerita, Kak Asma akan berkongsi tentang khasiat Teh Azimi. Kita nak share testimoni, kita nak bagi semua kawan-kawan kita tengok. Nah, Syafiq clear, terima kasih. Terima kasih Aida. Okay, kita nak bagi ramai tengok. Kan kita nak berkongsi khasiat Teh Azimi. Clear. Terima kasih banyak. Terima kasih. Macam ni lah best bagi feedback. Kan? Kak semua takut sekejap lagi Kak semua duk bercakap tak clear, tak jelas kan. Gambar pun tak clear, hampa pun malas nak tengok. Boring nak tengok kan kalau tak jelas. Dah habaq clear, jelas semua, barulah Kak semua seronok nak bersembang. Okey, macam biasa, kita nak bercerita, kita nak berkongsi tentang khasiat Teh Azimi. Sebelum tu Kak semua nak habaq dekat hampa, siapa-siapa dekat sini yang memang teringin nak cuba Teh Azimi, yang memang berminat sangat-sangat nak cuba, ataupun memang hampa ada masalah yang hampa rasa macam boleh dibantulah dengan Teh Azimi ni kan. Bila kita tengok testimoni, mungkin ada antara hampa yang ada masalah yang sama. Jadinya kalau hampa nak dapatkan Teh Azimi ni secara percuma, setiap bulan kita akan pilih 2 orang. 2 orang kita akan pilih. 15 hari bulan seorang, 30 hari bulan seorang, kita akan bagi teh ni secara percuma dekat hampa. Kan, mungkin sebelum ni memang hampa ada masalah yang sama, tapi hampa mungkin tak cukup duit, ataupun rasa macam malas nak cuba, malas nak beli, pasal dah cuba macam-macam tak membantu. Jadi kalau hampa nak secara percuma, hampa boleh follow page ni, hampa support page ni. InsyaAllah kita akan pilih 2 orang setiap bulan. 15 bulan sekali, 30 sekali. Kita akan bagi free je hampa. Asma Hashim, terima kasih banyak. Tag kawan-kawan. Macam tu lah. Okay. Macam Kak Asma sendiri, kami di Azimi Herb ni, kami kat sini memang boleh tahu siapa yang selalu support page kita, siapa yang selalu komen, like, share, kan, siapa yang selalu support lah maksudnya. So memang kita akan bagi free je dekat hampa. Alhamdulillah, murah rezeki. InsyaAllah sama-sama kita kongsi rezeki. Sebab Kak semua tahu, tak semua orang mampu nak beli RM50. Mungkin setengah orang dia rasa RM50 tu murah, tapi pada setengah orang yang lain mungkin RM50 tu sangat-sangat bernilai. Ada benda lain lagi dia perlu beli.
Kan mungkin mereka nak beli makanan ke apa ke kan, tapi memang mereka ada masalah kesihatan, nak beli duk fikir nak guna beli teh ke nak beli makanan. Mungkin ada orang yang memang tak mampu. Jadi hampa je support je page Kak Asma ni, Kak Asma akan bagi free kan, takkan nak bagi macam tu saja. Ada juga yang kita bagi, bukan kita tak bagi, kita tengok juga macam mana. Okey, tapi Kak Asma perlukan sokongan hampa jugalah. Hampa support je dekat kita, hampa support je page kita, insya-Allah kita akan bagi dekat hampa. Okey, insya-Allah kita akan bagi. Macam kadang-kadang bukan setakat dekat page ni saja tau, kadang-kadang ada juga di Facebook Azimi punya team. Tak kisahlah ejen ke kan, di Facebook Azimi punya team, kalau orang tu selalu support pun kita akan bagi juga. Kita akan bagi, kita akan pilih. Kita akan pilih kan, atas tanda penghargaan hampa bagi sokongan dekat kita. So siapa-siapa yang berminat nak cuba, siapa-siapa yang memang teringin sangat nak cuba teh Azimi ni, hampa nak dapatkan secara percuma, hampa just follow je page ni. Okey, follow je page ni, selalu support kita, insya-Allah kita akan bagi. Okey, Kak Asma dah tak mau berletak panjang dah. So kita nak teruskan dengan kita nak sharing khasiat teh Azimi ni, sebab tahu ramai yang tak tahu lagi pasal teh Azimi, ramai yang tak tahu lagi tentang khasiat dia. Jadi Kak Asma nak teruskanlah, nak bercerita. Semua boleh nampak dekat sini. Hari ni kita nak cerita tentang fibroid. Okey, kita nak cerita tentang fibroid. Sebab ramai yang ada masalah fibroid tapi tak tahu. Tak tahu dan tak pernah pergi cek. Tak pernah pergi cek sebab faham. Semua orang takut. Semua orang takut kalau macam perut rasa tak selesa, perut dah nampak macam makin mujik. Ada setengah orang dia boleh rasa tau macam ada ketulan, tapi takut nak pergi cek doktor. Takut sangat-sangat. Semua orang takut nak pergi cek, tak tahulah kan. So bila kita biar sekian lama, kita takut dia akan memudaratkan kesihatan kita. Memang betul, kalau takut nak pergi cek doktor pun kita kenalah ikhtiar. Kita kenalah ikhtiar, tapi nasihat Kak Asma lebih baik hampa pergi cek. Lebih baik hampa pergi cek. Sebab apa tahu? Sebab kalau tak pergi cek, kita takut nanti dia akan makin membesar, dia memudaratkan kesihatan kita. Sebab ada je customer kita yang ada fibroid sampai langsung tak boleh bangun, dia terlalu sakit. Okey. Salwa Rusli, fibroid tu apa sis? Itulah Kak Asma nak ajak hampa join Kak Asma punya live ni. InsyaAllah saat lagi Kak Asma akan cerita dekat hampa fibroid tu apa. Kak Asma tak boleh nak cerita detail-detail sebab Kak Asma bukan seorang doktor. Kan kita bukannya pakar sangat bab medical ni, tapi Kak Asma akan share dekat hampa. Kak Asma akan bagi tahu dekat hampa apa feedback yang Kak Asma dapat daripada customer-customer kita yang pernah ada fibroid. Depa ada bagi tahu simptom apa yang depa selalu alami. Kan, apa yang selalu depa rasa macam mana. Jadi bila dah terlalu lama, dah sakit sangat, pergi cek baru tahu. Kita boleh tahu kita ada fibroid ataupun cyst ni. Cyst pun sama juga hampa. Cyst pun sama juga. Kita boleh tahu sama ada kita ada fibroid ataupun cyst ni bila kita pergi cek doktor. Kan, bila kita pergi cek doktor, doktor scan dan nampak ada ketumbuhan. Apa ni, Salwa Rusli, fibroid ni dia ketumbuhan. Dia macam ketumbuhan tau. Boleh nampak kan dekat gambar tu. Tu contoh-contoh lah. Contoh tu ketulan tu yang dah dikeluarkan sewaktu operation. Okey, cyst pun sama juga, ketumbuhan juga. Sebab tu Kak Asma nak share dengan hampa, sebab ramai kaum wanita yang memang ada masalah ni tapi mereka sendiri tak tahu. Okey, punca utama daripada apa yang kita dapat daripada customer kita, punca utama terjadinya ni sebab masalah period yang tak teratur dan mereka biak terlalu lama, tak ikhtiar apa pun. Jadi darah tu tak keluar setiap bulan. Dia mungkin berkumpul dekat dalam tu yang jadi ketumbuhan. Faham tak? Sebab ramai je orang yang ada masalah period ni, memang kita anggap benda tu remeh. Tambah-tambah bila period tak mai tapi kita tak sakit. Kan, kita tengok fizikal semua okey. Padahal dalaman kita tak tahu. Ada yang tak main period dah bertahun. Tak main period dah bertahun pun tak kisah. Sebab apa? Sebab tak sakit, sihat macam biasa je. Kita mesti akan fikir, tak apalah, nanti dia main lah kot. Tak apalah, nanti okey kot. Kita akan fikir macam tu. So kita tak sakit, kita rasa okey, jadi kita tak pernah pergi check langsung. So sebab itulah ada setengah tu memang dah bertahun dah tak period, langsung tak pergi check. Tapi bila satu masa nanti dah terlalu sakit, bila satu masa nanti dah memang tak boleh tahan dah, baru nak pergi cek doktor.
Kadang-kadang dah agak terlewat tau. Ada setengah tu picit memang saiz pun dah besar. So memang doktor terpaksa buat operation secepat mungkin lah. Dah tak boleh nak elok lagi dah. Dah tak boleh nak elok lagi lah. Banyak yang macam tu. Banyak yang macam tu. So memang kita faham semua orang takut. Semua orang takut nak buat operation. Semua orang takut nak picit doktor. Takut sekali lagi doktor habaq macam tu macam ni. Tapi kalau kita tak picit takkan kita nak biar. Takkan kita nak biar je benda tu berlarutan kan. Ada juga setengah customer dia tak period lama ataupun period dia mai tintong-tintong, mai sebulan, 4-5 bulan pula baru mai. Dia pun tak kisah, tak ambil peduli. Tapi jadi masalah masa bila apa tahu? Bila dia dah kahwin, dah bertahun-tahun tapi tak period. Dah bertahun-tahun kahwin tak period apa? Lepas tu tak hamil. Orang lain baru kahwin dah hamil tapi kita tak hamil. So macam mana? Masa tu baru nak picit dan masa tu baru tahu ada fibroid, ada cyst. Bila doktor tanya-tanya, rupa-rupanya berpunca daripada dalam sekian lama tak period. Rupanya dia duduk berkumpul dekat dalam. Kita tak maulah sampai macam tu, betul tak? Farah Osman, thank you Farah Osman. Terima kasih banyak. Farah pun share pada kawan-kawan dia. Terima kasih. Kan kadang-kadang kita tak tahu kawan-kawan kita memang ada masalah yang sama, tapi malu nak bagi tahu siapa-siapa pun kalau masalah macam ni memang malu nak share dengan orang sebab dia agak sensitif kan, masalah dalaman. Jadi kalau boleh Kak semua nak berkongsi, Kak semua nak share dengan hampa. InsyaAllah kita cuba ikhtiar. Bukannya nak kata dia boleh menyembuhkan, dia 100% boleh membantu. Kita ikhtiar. Okay, kita ikhtiar, kita usaha. InsyaAllah kalau serasi dengan hampa memang akan dapat rasa dia punya keberkesanan dia. Okay. Okay. So Kak semua nak start share dengan hampa. Tadi ada yang tanya apa tu fibroid. Dekat sini kita ada apa listing lah beberapa simptom orang yang ada fibroid ni macam mana, apa yang selalu dia rasa. Okey, yang ni mungkin tak sama bagi setiap orang ataupun mungkin ada orang dekat sini yang lebih pandai, lebih tahu bab medical ni. Mungkin tak setuju dengan pendapat Kak Asma. Kak Asma cuma share berdasarkan apa yang customer-customer kita bagi. Okey, simptom yang mereka alami. Sebab tu Kak Asma nak share dengan hampa. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Simptom fibroid. Nampak tak? Simptom fibroid ni antara yang kita dapat daripada customer kita. Mungkin orang ni dia punya simptom macam ni, orang lain simptom dia macam lain, tak sama. Okey, mungkin tak sama. Okey, kita boleh tengok yang pertama, pendarahan yang banyak ketika datang bulan. Maksudnya setiap kali dia mai period, darah keluar banyak. Darah keluar banyak, ada yang keluar berketul-ketul. Ada hari tu depa snap gambar hantar dekat Kak Asma. Yang ni fibroid ke? Kak Asma tak boleh lah nak confirmkan yang tu fibroid ke apa ke kan. Cumanya kita bila kita tengok pelik tu mesti ada yang tak kena lah. Mesti ada something tak kena. Sebab Kak Asma bukannya doktor. Even doktor pun kalau dia nak sahkan hampa ada fibroid ataupun cyst pun doktor akan scan. Sebab tu kena pergi check doktor lah kalau ada problem kan, baru kita tahu apa masalah kita. So yang pertama pendarahan yang banyak ketika datang bulan. Okay, tengok yang kedua, senggugut yang teruk. Okay, senggugut yang teruk. Setengah orang tu senggugut memang teruk sungguh-sungguh sampai tak boleh bangun, tak boleh berjalan, dan ada sampai yang pengsan tau. Yang ni reality. Memang ada customer kita bagi tahu dia kena senggugut sampai pengsan. Makan painkiller pun tak jadi, sakit yang teramat sampai pengsan. Itu pun salah satu tanda mungkin kita ada fibroid. Salwa Rusli, saya period non-stop, period berpanjangan. Nampak tak? Memang kebanyakan orang ni kadang-kadang ada masalah, cuma malu nak share. So Salwa, kalau Salwa nak cuba teh Azimi ni, selalu support kita, selalu support page kita ni, insya-Allah. Okey, tapi kalau nak cepat boleh beli. Okey, boleh, kalau nak cepat boleh ikhtiar dululah, boleh dapatkan sekotak dulu. Kak semua tak kisah nah, walaupun tu customer, walaupun tu agent ke apa ke, kalau selalu support kita punya page, selalu follow kita, selalu share, selalu like, selalu komen, tag kawan-kawan apa semua, memang kita akan bagi. Okey? Jadi mungkin macam Sarwa, kalau Sarwa nak cuba teh Azimi ni, kalau rasa macam tak mampu nak keluarkan duit dulu ataupun nak cuba dulu, nak dapatkan secara percuma, kena support page kita. Nanti hujung bulan nanti kita akan pilih seorang.
Okey, kita akan pilih seorang, kita akan bagi. Okey, so hampa tengok yang kedua tadi senggugut. Okey, kita tengok yang seterusnya, pendarahan yang berlaku sebelum datang haid. Maksudnya tak mai period pun ada bleeding, ada keluar darah banyak. Ada yang kadang-kadang tu keluar darah macam darah fresh tau, bukan macam darah period. Ada yang macam tu pun ada. Lepas tu dia keluar pula dalam jangka masa yang lama, sampai badan jadi letih, jadi tak larat, jadi lesu, muka jadi pucat. Itu pun salah satu simptom dia. Okey. Okey, yang seterusnya sakit dan rasa penuh di bahagian bawah abdomen. Dia macam mana tau? Dia rasa sakit bawah perut ni, kemudian rasa macam full tau, macam sebu. Rasa macam mana, tak selesa lah, macam senok-senok. Rasa macam penuh dekat bawah ni, dekat bawah perut ni. Itu pun salah satu tanda. Salah satu tanda ada fibroid. Kemudian apa ni? Abdomen yang kelihatan besar. Ini kan kadang-kadang nampak macam pregnant, nampak buncit macam pregnant. Tahu? Kita tak tahu sebab apa. Mungkin tak rasa sakit. Ada setengah dia tak rasa sakit pun, tapi perut dia buncit, nampak besar lah perut dia. Senang cerita kan. Itu pun mungkin ada fibroid. Kita tak pergi check, kita memang tak tahu. Okey. Kemudian selalu sembelit. Sembelit pun salah satu simptom nah. Jangan main-main. Sembelit pun salah satu simptom. Kadang kita ingat kita sembelit mungkin sebab kita kurang minum air ke, ataupun kita kita makan benda yang tak hadam ke kan. Tapi sebenarnya dia pun salah satu simptom fibroid juga. Kemudian asyik selalu ingin membuang air kecil, kencing tak lawas. Kencing tak lawas. Nampak tak? Kita rasa macam masalah kencing tak lawas, tapi sebenarnya dia juga salah satu simptom. Okey? Salah satu simptom. Okey, apa lagi yang seterusnya? Sakit ketika melakukan hubungan dengan suami. Yang ni betul hampa. Sebab ada seorang customer Kak Asma dekat Perlis. Kak Asma memang pergi jumpa dia, Rosleha. Dia memang ada fibroid dan dia memang langsung tak boleh bersama dengan suami. Bila dia bersama dengan suami memang sakit yang teramat. Lepas tu pula dia jadi period berpanjangan. Memang tak boleh lah nak bersama dengan suami. Memang darah selalu keluar. Cuba bayangkan. Ada setengah tu sampai setahun tak boleh nak bersama. Memang sakit, dan bila bersama darah keluar terlalu banyak, macam bleeding. Nampak tak? Itu pun salah satu tanda. Okey. Kemudian sukar untuk mengandung. Sukar untuk mengandung. Sebenarnya bila dah period pun tak teratur. Lepas tu dah berlaku ketumbuhan pula dekat dalam. Memang percentage tu kurang lah untuk kita pregnant, betul tak? Memang ramai tau yang ada masalah macam ni. Bila mereka dah kahwin bertahun-tahun, tak ada anak, tak mengandung, kemudian baru nak pergi check. Bila pergi check, tengok dah ada fibroid, ada cyst. Ataupun memang disebabkan masalah period yang tak menentu ni. Sebab tu lah mereka tak support lah orang katakan. Sukar hamil. Itu pun salah satu tanda. Haid tak teratur. Macam Kak Semua kata tadi lah. Bila haid tak mai, bila period tak mai berbulan-bulan, yang sepatutnya wanita normal ni setiap bulan dia mai, betul tak? Tapi ni dah tak mai berbulan-bulan, dia duduk dekat mana? Dia mungkin berkumpul dekat dalam. Kemudian darah haid banyak. Okey, ni pun tanda dia juga. Mai period, mai dalam kuantiti yang banyak, terlalu banyak. Itu pun salah satu tanda. So kita kena tengok kat sini kan. Kadang-kadang kita ada je simptom-simptom macam ni, tapi kita tak tahu pun yang kita ada fibroid dekat dalam. Kita tak mau lah sampai saiz dia dah besar 13 cm, 14 cm, barulah kita nak tahu, barulah kita nak pergi jumpa doktor. Itu dah macam agak terlambat lah kan. Memang yang tu memang nak kena operate lah. Sebab bila dah terlalu besar, takut memudaratkan kita, memudaratkan kesihatan kita kan. Jadi risau pula. Salwa Rusli, banyak simptom saya ada sis. Sebab itulah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita tak tahu dan kita ambil mudah benda tu. Minta maaf dengan Salwa, bukan Kak Semua nak kata Salwa ambil mudah, tapi sebab kita tak tahu. Kita tak tahu pun yang tu sebenarnya simptom fibroid. Macam kencing tak lawas, kita duk rasa mungkin sebab lain, mungkin punca sebab lain kan. So kita duk pergi ambil ubat kencing tak lawas. Tapi makan ubat dia elok sat, lepas tu tak elok balik. Tu pun kita tak pergi check juga.
Kan kita duk rasa macam tak ada apa kot. Okey kot. Kita kan selalu fikir macam tu kan. Alah nanti okey lah kot. Tak apalah, tak payah check. Kita selalu fikir macam tu. Memang kebanyakan orang macam tu. Tapi sebenarnya tu adalah salah satu simptom. Okey, simptom-simptom yang Kak Asma cakap ni tak semestinya berlaku pada semua orang yang ada fibroid. Ini antara yang kita kumpul, yang kita dapat tahu daripada customer kita. Yang mana mereka bagi feedback, mereka memang selalu ada masalah-masalah macam ni lah. Tapi bila picit, rupa-rupanya memang mereka ada fibroid. Hampa memang tak ada cara lain lah. Kak Asma nak beritahu lagi sekali, siapa-siapa yang ada simptom seperti yang Kak Asma cakap tadi tu, tak semestinya ada fibroid. Okey, tak semestinya ada fibroid. Tapi kemungkinan tu ada. Dan salah satu cara untuk nak confirmkan sama ada hampa ada fibroid ataupun tak, memang kena pergi check doktor. Jangan pula sekali lagi hampa ada simptom yang Kak Asma cakap ni, hampa dah set dalam kepala hampa memang ada fibroid. Okey, Kak Asma tak cakap macam tu. Yang boleh sahkan betul ke tak hampa ada fibroid adalah doktor. Doktor depa scan, depa boleh tahu. Okey, so kalau macam hampa ada simptom ni ataupun memang dah confirm ada fibroid, dan hampa kena dapatkan nasihat doktor lah. Apa doktor suruh buat? Selain daripada operation, apa doktor suruh buat? So di samping tu, hampa boleh ihtiat dengan teh Azimi ni. Okey, hampa boleh ihtiat dengan teh Azimi ni sebab memang Kak Asma berani recommend, dah terbukti beratus orang, rasa dah sampai 1000 dah yang minum, alhamdulillah fibroid ataupun cyst depa makin kecut. Dia bukannya sekali minum terus hilang, terus kecut nah. Makin kecut. Maksud Kak Asma, ada yang minum terus hilang, ada yang minum saiz fibroid dia makin kecil. Ada yang minum saiz fibroid dia makin kecil. Dia mungkin ambil masa, tapi insya-Allah ada yang sebulan terus hilang, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Okey, dia tak sama setiap orang sebab badan kita tak sama, satu. Lepas tu cara pengambilan teh ni pun tak sama setiap orang. Kemudian kehidupan kita, pemakanan kita pun tak sama setiap orang, darah kita tak sama, kan? Kemudian saiz fibroid tu, maksudnya tahap serius tak serius, setiap orang pun tak sama. Jadi kita tak boleh sama dengan orang lain. Mungkin kesan dia tu, tindak balas dia tu ambil masa, bergantung pada kita sendirilah. Okey, bergantung pada kita. So memang tak sama. Even simptom pun tak sama, kesan pun tak sama. Jadi kita kena faham yang tu. Jangan salah faham, okey? Kak Asma tak mau nanti Kak Asma tunjuk testimoni dia ni minum sebulan, fibroid dia terus hilang. Tapi nanti dia tu cakap pula, hari tu Kak Asma kata minum sebulan terus hilang, saya minum dah sebulan lebih tak hilang. Kita kena tengok juga fibroid tu saiz berapa. Betul tak? Kita kena tengok juga fibroid tu saiz berapa. Okey, tu Kak Asma share dekat hampa antara simptom-simptom fibroid. Okey, sekarang kita nak tengok testimoni. Kita nak tengok testimoni pula hampa. Tadi Kak Asma dah cerita dah, khasiat teh Azimi ni boleh bantu kecutkan fibroid, boleh kurangkan simptom-simptom yang kita rasa tu lah. Siapa-siapa yang ada fibroid kan, boleh kurangkan simptom dia tu. So sekarang ni Kak Asma nak tunjuk testimoni pula. Bukti yang mengatakan customer kita minum, fibroid dia sembuh, fibroid dia kecut. Okey, period pun kembali teratur. Kak Asma nak tunjuk dekat hampa bukti. Nah Syafi'i, nampak tak? Nah Syafi'i ni kita punya ejen dekat Melaka. Jadi siapa-siapa yang duduk area Melaka, especially kawasan Alor Gajah, kalau hampa nak dapatkan teh ni, boleh contact Nah Syafi'i. Contact number semua dah ada dekat situ. Okey, hampa boleh contact Nah Syafi'i, dia memang ada ready stock. Okey, kita tengok testimoni yang pertama ni, Puan Azizan. Saya ada masalah sembelit, period tak stabil dan fibroid. Nampak tak? Dia ada fibroid, dia ada masalah sembelit, period pun tak teratur. Betul tak macam Kak Asma cakap tadi? So memang Kak Asma bagi list tadi tu berdasarkan apa yang customer kita bagi, apa yang customer kita share. Sebab tu Kak Asma berani list dekat hampa. Okey? So Puan Azizan dia memang ada masalah sembelit dan period tak teratur dan juga fibroid. Alhamdulillah, selepas minum teh Belala Gajah, masalah sembelit tiada lagi. Sembelit hilang. Sekarang saya teruskan minum untuk ikhtiar masalah period dan kecutkan fibroid. Sakit di perut akibat fibroid pun tak ada lagi. Orang yang ada fibroid ni, dia ada orang yang dia akan rasa tak selesa di bahagian perut. Jadi Puan Azizan ni rasa sakit tu dah kurang, dah hilang. So sekarang ni dia continue minum untuk nak hilangkan fibroid tu. Dia tak pergi check lagi, okey?
So nanti kita tengok macam mana. Kita tunggu nanti feedback macam mana. Okey? Betul, membuang pun sukar sis. Nampak tak? Salwa pun cakap, membuang pun susah. Semelik lah maksud dia kan. Okey, testimoni yang seterusnya kita tengok ni. Sakit bekas operation fibroid hilang. Okey, macam customer ni, dia ada fibroid dan dia dah operate buang fibroid tu, tapi dia masih rasa sakit dekat bahagian yang operate tu. Dia masih rasa sakit. So saya pernah operate buang fibroid di bahagian operate, terasa sangat sakit. Nampak tak? Dia tulis macam tu kan. Selepas minum teh belalai gajah Azimi Herb 3 hari berturut-turut, rasa sakit tiada lagi. Rasa sakit dekat bahagian operate tu hilang. Alhamdulillah. Okey. Okey, yang seterusnya Nabila daripada Sibu. Saya ada fibroid yang selalu menyebabkan kekejangan perut yang sangat teruk. Dah cuba pelbagai produk tapi tak berkesan, tak ada hasil. Selepas saya mencuba teh belalai gajah, doktor sahkan fibroid saya kecut ketika scan di hospital. Kini saya konsisten minum setiap hari. Nabila ni dia memang ada fibroid. So dia dah minum teh belalai gajah, fibroid kecut. Fibroid kecut. So sekarang ni dia continue minum. Dia continue minum, okey? Dia pergi check doktor, memang doktor scan tengok fibroid dah tak ada dah. Fibroid dah kecut, alhamdulillah. Okey? Okey, seterusnya Farah Wahida. Farah Wahida, saya mempunyai ketumbuhan fibroid bersaiz 5 cm semenjak tahun 2015. Doktor mengesahkan fibroid saya sudah tiada selepas saya habiskan 2 kotak teh. Pembedahan yang dijangka dilakukan dalam masa terdekat pun terpaksa dibatalkan disebabkan fibroid sudah tiada. Farah Wahida ni dia minum 2 kotak, maksudnya sebulan lebih je fibroid dia hilang. Padahal doktor dah bagi tarikh untuk operation. So operation dibatalkan disebabkan fibroid dah hilang. Okey. Okey, seterusnya AV. AV daripada Penang. Saya ada masalah fibroid yang membuatkan bahagian perut rasa kurang selesa. Okey. Pada mulanya saya hanya cuba 1 kotak. Selepas buat pemeriksaan didapati fibroid saya kecut dari sebelumnya. Maksudnya fibroid dia tu saiz dah makin kecil. Okey, saiz dah makin kecil. Dapat tahu fibroid kecut, terus order 2 kotak lagi untuk minum konsisten setiap hari. Perut pun semakin selesa. Nampak? Okey. Nampak tak? Saiz fibroid ni makin kecil. Bila kita pergi check doktor, doktor sahkan ada fibroid, biasanya doktor akan bagi tahu saiz fibroid tu berapa. So macam AV ni dia minum sekotak, lepas tu dia pergi check, tengok fibroid tu dah kecut sikit lah. Saiz dia makin kecil, so dia order lagi 2 kotak. So rasa tak selesa dekat perut pun hilang. Okey. Okey, Seterusnya, saya mempunyai fibroid bersaiz 7 cm sebelum minum teh. Selepas habiskan 2 kotak, fibroid saya disahkan hilang oleh doktor. Masalah kencing tak lawas pun hilang. Sebelum ni ada sakit pada ari-ari, kini tiada lagi. Rahim pun bertambah sihat. Nampak? Saiz fibroid 7 cm lah. So minum 2 kotak sahaja, fibroid dah hilang. Fibroid dah hilang. Rasa tak selesa pun dah tak rasa dah tak selesa dekat perut tu. Okey. Okey, seterusnya Ana daripada Singapura. Sis dan fibroid kecut. Saya ada ketumbuhan sis dan fibroid selepas buat scan di hospital. Dah cuba pelbagai produk tapi hasilnya tiada, tetap sama. Saya cuba teh belalai gajah selepas diperkenalkan oleh kawan. Alhamdulillah sis dan fibroid saya dah kecut. Period pun dah teratur, senggugut tiada lagi. Nampak tak? Fibroid kecut, period pun dah teratur, senggugut pun dah tak ada dah. So memang sangat-sangat membantu. Kalau siapa-siapa yang ada problem, cubalah ikhtiar. Cubalah try tengok kan. InsyaAllah memang sangat-sangat membantu. Okey, seterusnya Kak semua nak share dengan hampa video, hampa dengar sendiri. Ni customer yang ada fibroid juga. Hampa cuba dengar apa customer ni cakap, okey? Dia tanya macam nak berdiri lama tak boleh jadi ketak buku. Lepas tu harap kat anak lah. Makan apa dia dah bergantung pada dia. Dia masak, dia apa semua bergantung pada dia. Rum tak larat lah nak buat. Pada tu nak makan apa pun tak boleh. Tak lalu. Maksudnya dia berpunca daripada period. Daripada period.
sis favorite. Tapi favorite alhamdulillah tak ada. Ini tu kan tak ada. Sis tak ada. Sis tu pada. lah yang buat period dia jadi berpanjangan tu. Dan dia period sampai 6 bulan tak non stop dengan kadar darah yang keluar dengan banyak. Dengar tak? Menyebabkan orang kata terus alami masalah dengan hujat, masalah pengumuman. Itu yang sangat ini lama tak boleh jadi ketat. Ada sis dengan fibroid. Sini fibroid lah ada. Sekarang Sekarang ni fibroid tak ada. Alhamdulillah. Dia kecil. Dia kecil. Dia kecil tak ada. Okey, dengar tak? Okey. Ni Rosleha, customer kita dekat Perlis sana. Dia kan sampai tahap macam mana tau. Dia langsung tak boleh nak buat kerja rumah. Dia langsung tak boleh nak masak. Nak urus diri sendiri pun dia harap anak dia sebab terlalu sakit. Dia jadi fibroid cyst dan period dia berpanjangan. Okey, period dia berpanjangan. Alhamdulillah dia minum teh Azimi ni memang berkesan sangat-sangat dekat dia. Lalu ni dia dah boleh berniaga tu tadi Kak Asma pergi tu dekat kedai dia dah berniaga. Dia dah okey, dia dah sihat. Kak Asma sanggup pergi Perlis sana tau. Sebab memang kita sendiri dengar pun kita excited sangat-sangat. Kita pergi jumpa dia sendiri, tanya dia sendiri. Sekian lama dia alami period berpanjangan. Bila pergi check tengok memang ada cyst dan fibroid dan dia sakit yang teramat. Dia tak boleh nak bangun nampak. Jadi badan jadi lemah. So Alhamdulillah. Sebab tu Kak Asma kata dekat hampa kadang-kadang kita tak tahu tau apa masalah kita ni. Kita tak tahu, kita ambil mudah. Kita takut memudaratkan sampai tak boleh bangun tu dah memang teruk lah kan. Kita tak maulah sampai macam tu. Sebab tu Kak Asma nak share dengan hampa. Memang setiap hari Kak Asma akan share dengan hampa. Sebab Kak Asma tahu ramai yang ada masalah macam ni tapi tak tahu yang sebenarnya dia ni ada masalah fibroid ataupun cyst. Dia ingatkan period tak teratur tu benda biasa. Jadi bila biak terlalu lama kita takut jadi ketumbuhan macam ni lah. Kan kita takut jadi ketumbuhan macam ni. Kalau hampa nak cepat, nak rawat cepat tu memang option dia selalunya memang kena operate buang lah. Tapi mungkin kadang-kadang tu doktor schedulekan lambat lagi. So kalau hampa nak ihtiyak dulu, hampa boleh cuba teh Azimi ni hampa sekotak RM50 sahaja. Termasuk pos RM8.58. Kalau hampa beli 2 kotak kita akan bagi free post dekat hampa. Okey, kalau hampa beli 2 kotak kita bagi free post dekat hampa. Siapa yang nak hampa kena order cepat-cepat. Nanti Kak Asma ubah fikiran kena bayar duit post juga untuk 2 kotak. Okey, boleh tengok tadi testimoni Kak Asma bagi kan. Sebulan je hampa minum 2 kotak, fibroid hilang 7 cm besar tau. Boleh hilang, period pun kembali teratur. Sembelit pun dah kencing tak lawas pun dah okey. So kita ikhtiar. Kalau serasi dengan hampa, insya-Allah hampa akan dapat kesan dia, okey? Sebenarnya kita ada banyak lagi tau testimoni. Banyak lagi testimoni masalah period, testimoni senggugut, keputihan pun ada. Kemudian kita ada testimoni cyst kan. Cyst pun ada. Dan kita juga ada testimoni wanita yang suka hamil. Alhamdulillah asbab minum teh Azimi ni period dia teratur, kemudian dia disahkan hamil. Ada juga yang ada cyst kecut kemudian disahkan hamil. Ada testimoni. So insya-Allah yang tu Kak Asma akan share dekat hampa mungkin esok. Tengok macam mana kita akan share dekat hampa yang ikhtiar hamil pula. Okey? Memang ada testimoni kita. So insya-Allah setiap hari Kak Asma akan share lebih banyak lagi testimoni. Kak Asma akan tunjuk dekat hampa satu persatu apa yang customer kita bagi feedback. Kita akan tunjuk dekat hampa sebab Kak Asma tahu tak semua orang semudah tu saja nak cuba. Selagi dia tak tengok betul-betul bukti yang mengesahkan ada orang yang dah sembuh, ada orang yang dah okey sebab amal teh Azimi ni, okey? So Kak Asma itu saja. Terima kasih pada semua yang join ni. InsyaAllah kita akan selalu buat live dekat sini. Hampa tunggu je. Hampa like je page ni. Bila Kak Asma buat live, hampa akan dapat notification. So siapa yang nak dapatkan teh Azimi ni secara percuma, mungkin hampa ada masalah macam yang Kak Asma cakap tadi tu. Hampa nak dapatkan teh Azimi ni secara percuma, hampa support je dekat page ni. Okey, hujung bulan nanti kita akan umum siapa yang akan dapat. Siapa yang akan dapat teh ni secara percuma, okey? Hujung bulan nanti kita akan bagi tahu. So terima kasih pada semua yang join. Hampa share Kak Asma punya live ni. Hampa share dengan kawan-kawan hampa yang ada masalah yang sama. InsyaAllah kita sama-sama bantu. Okey? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.